Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik tahun 4 dengan topik nisbah. Murid-murid boleh perhatikan pada gambar rajah yang ditunjukkan. Kita perhatikan dialog yang diberi. Ini satu cawan gula pasir, Ibu. Lin, tolong Ibu sediakan satu cawan santan pekat pula. Okey, ni adalah aktiviti ibu dan anak-anak dia buat kuih lapis. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan, kita berkenalan dahulu dengan nisbah. Okey, apa itu nisbah? Nisbah ialah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Bila kata nisbah, mesti ada dua kuantiti. Kita bandingkan dua kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Okey, untuk lebih faham, kita teruskan dengan contoh yang pertama. Okey, kita lihat pada soalan. Berapakah nisbah? Ini adalah kata kunci soalan. Okey, bilangan cawan pasir gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat. Jadi murid-murid kena kenal pasti. Selepas perkataan nisbah, ditulis gula pasir. Yang ni mesti berada di hadapan. Kemudian kepada bilangan cawan santan pekat ni mesti berada di belakang yang kedua. Jadi murid-murid kena kenal pasti dalam bahan-bahan kuih lapis tu kita nampak ada satu cawan gula pasir. Kemudian ada satu cawan santan pekat. Jadi satu cawan gula pasir kepada satu cawan santan pekat dinyatakan sebagai nisbah 1 kepada 1. Okey, nisbah 1 kepada 1 ditulis. Ni cara penulisan nisbah. Nisbah 1 kepada 1. Disebut nisbah 1 kepada 1. Okey. Jadi, kita dapat tahu nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan santan pekat ialah nisbah 1 kepada 1. Okey, boleh faham tak murid-murid? Tu cara penulisan nisbah. Okey, cikgu teruskan dengan contoh yang kedua. Nyatakan nisbah bilangan. Kita nampak nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras. Kita perhatikan. Yang disebut yang pertama adalah gula pasir. Mesti berada di hadapan dalam penulisan nisbah. Kemudian cawan tepung beras ni berada di belakang. Jadi kat sini kita boleh lihat pada gambar rajah. Okey, dalam resepi tadi kita nampak satu cawan gula pasir. Kemudian tepung beras ada 2 cawan. Jadi kat sini boleh perhatikan. Kat sini ada 1. Kat sini ada 2. Okey, nisbah 1 kepada 2. Jadi kat sini kita boleh perhatikan nisbah 1 kepada 2 ditulis sebagai nisbah 1 kepada 2. Okey, nisbah bilangan cawan gula pasir kepada bilangan cawan tepung beras ialah nisbah 1 kepada 2. Murid-murid kena ingatlah cara penulisan nisbah mesti yang depan ni yang disebut terlebih dahulu. Kemudian yang di belakang ni yang disebut yang kedua. Nisbah 1 kepada 2. Okey, boleh faham tak murid-murid cara penulisan nisbah dalam perkataan dan juga angka. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Bilangan buku cerita yang dibaca dalam seminggu oleh 4 orang murid. Okey, ada Janaki, Sherry, Kun dan juga Nora. Okey, mula-mula kita kena tahu bilangan buku cerita. Janaki hanya ada 1. Sherry ada 4. Kun ada 6.
Nora ada 5. Murid-murid boleh perhatikan pada bilangan buku cerita yang ditunjukkan. Okey, kita lihat kepada soalan. Nyatakan nisbah, ni kata kunci dia. Bilangan buku cerita Janaki. Mesti yang pertama, yang depan. Kepada bilangan buku cerita Nora. Yang ni yang kedua. Okay, mula-mula kita kenal pasti. Nora ada berapa? Ada 5. Janaki ada 1. Yang disebut dahulu adalah Janaki. Janaki hanya ada 1. Nora ada 5. Bila penulisan nisbah, macam ni. Nisbah 1 kepada 5. Okey, boleh faham tak murid-murid? Yang tu adalah nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Nora. Okey, kita perhatikan kepada soalan seterusnya. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Janaki. Disebut Janaki dahulu. Kepada bilangan buku cerita Sherry. Okey, kita tengok. Janaki ada 1 sahaja. Sherry ada 4. Jadi cara penulisan dia adalah nisbah 1 kepada 4. Boleh faham tak murid-murid cara penulisan dia? Okey, yang kedua B kita boleh perhatikan. Nisbah bilangan buku cerita Janaki kepada bilangan buku cerita Kun. Okey, Janaki ada 1, Kun ada 6. Jadi cara pembacaan dia adalah nisbah 1 kepada 6. Okey, boleh faham tak murid-murid? Okey, untuk lebih faham lagi, cikgu pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, apakah nisbah jisim ikan? Okey, kita boleh perhatikan. Mula-mula disebut nisbah jisim ikan kepada jisim ayam. Okey, ikan yang pertama, ayam yang kedua. Okey, boleh nampak tak? Okey, mula-mula perhatikan pada muka penimbang. Okey, jisim ikan. Kita nampak muka penimbang menunjukkan 1. Kat sini adalah 1 kilogram. Okey, pada muka penimbang yang kedua, jisim ayam. Kita nampak pada muka penimbang adalah 10 kilogram. Okey, jadi kat sini kita boleh nisbah jisim ikan kepada jisim ayam ialah nisbah 1 kepada 10. Nisbah 1 kepada 10. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, untuk tips penulisan nisbah, nisbah tidak perlu ditulis unit. Jadi kita tak perlulah kita tulis 1 kg. Lepas tu 10 kg. Nisbah 1 kg kepada 10 kg. Yang ni tak perlu ditulis macam ni. Kita hanya tulis nombor sahaja untuk nisbah. Okey, untuk contoh seterusnya. Gambar menunjukkan harga 3 jenis barang yang dibeli oleh Abang Fuad. Okey, yang pertama kita nampak penanda buku RM1. Kalau dalam bentuk nisbah kita hanya tulis nombor sahaja. Okey, kasut RM100 ditulis 100. Okey, telefon 1000 kita hanya tulis dalam bentuk angka sahaja 1000. Telefon ni harga dia RM1000. Tapi dalam bentuk nisbah kita hanya tulis 1000. Okey, yang pertama. Nyatakan nisbah harga penanda buku kepada harga kasut. Disebut penanda buku terlebih dahulu. Penanda buku harga dia RM1. Harga kasut adalah RM100. Jadi cara penulisan nisbah dia adalah nisbah 1 kepada 100. Nisbah harga penanda buku kepada harga kasut ialah nisbah 1 kepada 100. Nisbah 1. Nisbah 1 kepada
100. Nisbah 1 kepada 100. Okey, boleh faham tak murid-murid? Tu cara penulisan. Cara penulisan nisbah. Okey, untuk soalan B, nyatakan nisbah harga penanda buku. Disebut nisbah harga penanda buku kepada harga telefon. Okey, penanda buku kita dah tahu RM1. Harga telefon adalah RM1,000. Tu cara kita lihat pada soalan. Jadi nisbah dia adalah nisbah 1 kepada 1,000. Nisbah 1 kepada 1,000. Boleh faham tak murid-murid? Tu cara penulisan nisbah. Okey, untuk contoh yang seterusnya. Lihat gambar di sebelah. Nyatakan nisbah isi padu jus timun kepada isi padu jus lobak. Disebut dahulu adalah jus timun. Kemudian barulah lobak. Okey, kat sini kita nampak, kat sini jus timun ni 1 liter. Manakala jus lobak ni 4,000 mililiter. Okey, cikgu nak tanya, unit dia sama ke tak sama? Unit tak sama. Unit tak sama sebab satu tu 1 liter, yang satu lagi tu 4,000 mililiter. Jadi unit dia tak sama. Jadi kita tak boleh nak buat dalam bentuk nisbah. Jadi kena pastikan unit sama untuk menyatakan nisbah. Macam mana nak samakan unit? Okey, kita boleh tengok. Isi padu jus timun 1 liter. Isi padu jus lobak 4,000 mililiter. Kat sini kita boleh tukar mililiter kepada liter. Jadi jus timun 1 liter. Manakala jus lobak 4 liter. Barulah unit dia sama. Apabila unit dah sama, bolehlah kita buat dalam bentuk nisbah. Okey, mula-mula disebut timun dahulu. Jadi kita tulis 1 lah dahulu. Timun 1, manakala jus lobak 4. Jadi ditulis sebagai nisbah 1 kepada 4. Okey, boleh faham tak murid-murid? Cara penulisan nisbah. Okey, unit dia tak perlu ditulis. Kita hanya tulis nombor sahaja. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.